surat yang pertama bidang Al-Quran. Di situ ada ayat Al-Quran, surah Al-Qiyamah, surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. Kalau tak ada buku boleh tengok pada paparan yang Ustaz dah sediakan di skrin masing-masing. Okay. Lihat di skrin masing-masing, di situ kita akan baca surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18 ya. Boleh ikut ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Yang maksudnya sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu dan menetapkan bacaan pada lidahmu. Oleh itu, apabila kami telah menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaraan Jibril, maka bacalah menurut bacaannya. Itu. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang Al-Quran Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, menjadi panduan bagi umat Islam dan juga seluruh umat manusia. Bukan saja manusia, bahkan makhluk di muka bumi Allah SWT ni. Baik, sekarang kita beralih pada tajuk yang akan kita belajar, iaitu pelajaran yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pengunia hidayah. Boleh? Okey, buka mikrofon semua, kita akan baca sama-sama. Saya baca dulu, kamu kemudian ikut sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, dah. Cukup. Mikrofon semua supaya lebih clear. Subhanallahul azim. Apakah maksudnya ayat yang kita baca ni? Ayat yang kita baca ni merupakan daripada ayat 8 surah Ali Imran. Ayat 8 surah Ali Imran yang maksudnya Rabbana la tuzigh qulubana, maksudnya wahai Tuhan kami, janganlah engkau memisungkan hati kami. Ba'da iz hadaitana, sesudah engkau berikan petunjuk, iaitu hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan kepada kami limpah rahmat daripada sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang maha pemberi kurnia. Ayat 8 surah Ali Imran ni juga merupakan satu doa. Doa yang kita boleh baca setiap hari. Selepas solat kita boleh baca doa ni. Ini bukan doa yang maksud, doa daripada Al-Quran. Doa daripada Al-Quran, ayat Quran yang kita kena amalkan setiap hari. Kita lihat
intisari ayat. Ayat yang kita baca ni yang pertama, umat Islam perlu berdoa agar ditetapkan hati dalam hidayah. Antara doa yang kita baca tadi lah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8. Banyak lagi doa-doa untuk kita mohon pada Allah Ta'ala supaya diberi hidayah, ditetapkan hidayah. Tapi doa daripada Al-Quran ni dia lebih afdal, lebih baik kita amalkan. Yang kedua, intisari ayat yang kedua, Allah SWT meneguhkan hati mukmin. Allah SWT meneguhkan hati mukmin dalam keimanan sebagai tanda rahmat dan kasih sayangnya. Maksudnya apa? Bila kita berdoa dengan doa yang kita baca tadi tu, daripada surah Ali Imran ayat 8, maka Allah Ta'ala akan meneguhkan hati kita. Hati kita dalam keimanan, sentiasa dalam keimanan, sentiasa dalam kasih sayang dan rahmat Allah SWT. Kemudian yang ketiga, Allah SWT suka untuk memberikan hidayah dan rahmat kepada hamba-Nya agar mereka terus kekal berada dalam keimanan. Jadi Allah Ta'ala bila hamba-Nya berdoa kepadanya, maka Allah Ta'ala akan suka kepadanya. Sentiasa memberi petunjuk, hidayah dan memberi rahmat kasih sayangnya. Dan terus berada dalam keimanan. Sebab apa? Sebab ada orang yang telah beriman tetapi akhirnya dia tersesat. Tersesat daripada jalan yang benar. Sebab apa? Sebab antaranya dia tidak berdoa mohon kepada Allah Ta'ala agar ditetapkan imannya. Dan yang keempat, intisari yang keempat, intisari ayat yang keempat, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kerana hidayah itu miliknya yang mutlak. Hidayah, petunjuk Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala beri kepada siapa yang dikehendakinya. Kerana hidayah itu milik Allah. Kita hanya boleh menyampaikan, kan. Contohlah dalam kelas kamu ada kawan-kawan yang non-Muslim, kan. Jadi macam mana nak ajak dia tertarik kepada Islam? Kita cakaplah, kan. Kita cakap tentang Islam, kebaikan Islam. Namun dia nak masuk Islam atau tidak tu telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Itu milik Allah Ta'ala. Kisah zaman Nabi Muhammad SAW, bapa saudara Nabi iaitu Abu Talib, kan. Abu Talib ni dia membela Nabi. Dia mempertahankan Nabi daripada celaan, cecaan, makian ataupun dihina oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi Abu Talib ni, bapa saudara Nabi ni, dia tak masuk Islam, kan. Dia tak memeluk Islam. Sebab apa? Sebab hidayah itu milik Allah Ta'ala, kan. Walaupun dia tahu Islam tu agama yang betul, agama daripada Allah, tapi kalau Allah Ta'ala tak izinkan, Allah Ta'ala tak tentukan, dia tak dapat. Jadi hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, tiada jaminan seseorang itu kekal berada dalam hidayah Allah Ta'ala kerana mereka boleh terkeluar daripada landasan iman. Tak ada jaminan. Seorang tu kadang daripada awal hidupnya baik, kan, melakukan amal kebaikan, tapi akhir hidupnya dia
Jadi tiada jaminan seorang itu kekal berada dalam hidayah, boleh terkeluar daripada landasan keimanan. Sebab tu kita kena sentiasa memohon kepada Allah Ta'ala, berdoa, mohon hidayah, tunjuk. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan bacaan doa untuk memperkukuhkan keimanan seperti yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Daripada hadis ni pun satu doa. Doa tadi doa daripada Al-Quran, ayat yang kita baca, ayat 8 surah Ali Imran ni, ayat itu bukan doa daripada Al-Quran. Yang ni pula doa juga untuk menetapkan keimanan, untuk menetapkan hati kita sentiasa dalam hidayah petunjuk Allah Ta'ala daripada hadis Rasulullah. Apa dia? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang maksudnya, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agama-Mu. Kita minta kepada Allah Ta'ala supaya hati kita tetap di atas Islam, di atas ajaran Islam. Kan? Sebab apa? Sebab ada kalanya hati kita ni was-was, ragu-ragu. Sebab tu kita kena banyakkan berdoa kepada Allah Ta'ala supaya ditetapkan hati kita dalam agama Islam, ditetapkan hati kita dalam melaksanakan ajaran agama Islam, kan? Dan sentiasa mengamalkan apa yang disuruh oleh Allah SWT, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT dengan cara mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Baik, setakat ni faham tak baik-baik? Ada soalan? Tak ada, Ustaz. Faham. Kalau nak tanya boleh tanya terus. Tak ada. Baik, tengok spektrum ilmu kat sini. Ayat 8 surah Al-Imran ialah doa maksur. Doa maksur maksudnya doa yang bersumberkan Al-Quran dan hadis, yang menjadi amalan Rasulullah SAW. Umat Islam digalakkan untuk berdoa dengan doa ini. Ayat ini juga boleh dibaca dalam solat. Dalam solat pun kita boleh baca. Lepas Fatihah, kita baca doa ni. Kan? Doa tadi tu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Satu ayat je. Boleh tak salah kan? Sebab dia ayat Quran. Tapi kalau lepas Fatihah kamu baca doa daripada hadis ni, tak boleh lah kan. Lepas baca Fatihah, bacalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tak boleh sebab ni hadis. Tapi kalau ayat Quran tadi boleh baca dalam solat. Jadi ayat yang kita baca tadi, ayat 8 surah Ali Imran ni, kamu kena hafal ya. Hafal. Dia ada 4 langkah, 4 step. Nak hafal. Dia tak susah nak hafal ni. Dan saya yakin ada di kalangan kita dah pun hafal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Boleh murid-murid? Okey. Aktiviti. Termasuk kepada sosial iaitu aktiviti. Sekarang ada 20 orang. Saya nak setiap orang pendengarkan bacaan ya. Bermula daripada Nik Haziq, boleh? Nik Haziq, buka mikrofon baca ni. Ada tak Nik Haziq? Aku tahu siapa-siapa nak mula dulu. Cepat. Siapa-siapa boleh. Baca ayat ni, ayat yang kita baca ni, ayat 8 surah Ali Imran.
Boleh? Siapa nak mula? Muhammad Adib Hafizi. Boleh Muhammad Adib? Boleh Ustaz. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okay, bagus. Cuma ada sikit kena tajwid tu kena betulkan sikit Okey Kat Ustaz. sini min ladunka ni, kat sini 2 harakat. Min ladunka. Kat sini kena dengung sikit. Min ladunka. Kat sini pun sama. Innaka anta inna. Okay, lagi siapa nak baca? Muhammad Muiz. Muhammad Muiz baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okay, bagus. Lagi. Ikram. Boleh Ikram? Faizul ke siapa nama dia? Faizul. Boleh? Boleh Ustaz, boleh. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okay, bagus. Hafiz Sani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okay, bagus. Sadaqallahul azim. Okay. Izran. Ya Ustaz. Sila baca. Izran buka kamera Ustaz. Izran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sadaqallahul azim. Okay. Ada lagi yang belum? Putera Kashfi ni siapa? Putera Kashfi. Ustaz. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okay, bagus. Lagi Ahmad Ajmal. Ustaz. Baca. Rabbana lituzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka anta wahhabun. Okay, boleh, bagus. Walaupun tersekat-sekat tapi tak apa, usaha lagi Okay, Syamilo, siapa? Syamilo. Boleh Ustaz. Syamilo. Okay, Syamil. Syamil baca. Ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min
min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okey, bagus. Muhammad Rafiq. Muhammad Rafiq. Muhammad Rafiq ada tak? Iqbal. Iqbal Hishamuddin. Sila. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Tak apa, kurang jelas Danish Fitri. Danish Fitri. Baca. Ya saya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bagus. Daniel Alif. Daniel Alif. Boleh baca? Ahmad Nizarmuddin. Ahmad Nizarmuddin, sila baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okey, bagus. Ada lagi yang belum baca? Okey, tak apa. Yang belum baca tu, saya harap kamu baca. Kemudian minta orang lain semak. Baik. Kembali kepada seterusnya. Baik, tengok amalan dalam skrin ni. Amalkan doa di bawah setiap kali selepas solat. Setiap kali lepas solat, kita amalkan doa ni. Adab berdoa sebelum kita baca tadi ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Adab dia didahului dengan ucapan puji-pujian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian selawat pada Nabi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu adab doa. Dimulakan dengan pujian pada Allah dan selawat pada Nabi. Barulah kita baca doa. Ini doa hadis daripada Rasulullah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Kemudian sambung dengan ayat 8 surah Al-Imran tadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian diakhiri dengan selawat dan pujian pada Allah juga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu doa. Kita nak berdoa ada adab kan. Adab doa pertama mulakan dengan pujian pada Allah, kemudian selawat, kemudian barulah kita berdoa kan. Lepas solat contohlah kamu nak cepat kan. Lepas solat lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Perempuan angkat doa, baca doa. Tangan baca doa kan. Doanya apa? Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu contoh kan. Doa. Adab dia dahulukan dengan bacaan pujian pada Allah dan juga selawat. Baik. Okey. Latihan penilaian Latihan penilaian saya nak kamu buat dalam buku tulis. Saya nak kamu sediakan
satu buku khas, tulis, latihan, buku kecil tu. Latihan penilaian nombor 1 tak payah. Nombor 2 pun tak payah. Buat nombor 3 dengan nombor 4 saja. Tulis dalam buku tulis. Jawab dalam buku tulis. Soalan latihan penilaian nombor 3 dan nombor 4. Kemudian jawab juga soalan dalam kuis yang saya akan bagi linknya nanti dalam ni pun ada, dan chat dalam Google Meet ada. Saya dah bagi tadi awal-awal, dan juga jangan lupa isi link kehadiran link kehadiran yang saya dah bagi ni dan juga dalam WhatsApp group pun ada nanti. Okey, ada soalan sebelum Ustaz tutup? Ada nak tanya apa-apa murid-murid? Tak ada Ustaz. Ada. Ada tak? Nak tanya? Ada, tak ada. Apa? Okey. Kalau tak ada, kita dah di akhir sesi pembelajaran kita di alam maya ni. Walaupun kita tak dapat bertemu bersua muka dalam kelas, jadi kita gunakan teknologi yang ada zaman kini, zaman sekarang ni. Dengan adanya teknologi ni kita boleh manfaatkan. Walaupun kita tak belajar dalam kelas, tapi kita boleh belajar di rumah masing-masing kan. Seronok kan? Jadi kita doalah pada Allah Ta'ala supaya kita dapat berjumpa kembali, pergi ke sekolah seperti biasa kan. Allah Ta'ala hilangkan wabak COVID-19 ni dan kita dapat seperti biasa kan, kembali normal kan. Okay, kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Ustaz.